Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Salatan wassalaman ala rasulih alladhi la yantiqu anil hawa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak-banyak mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas izin dan limpah kurnianya, tuan-tuan sekalian. Kita semua dapat menghirup udara dan juga bernafas dengan baik pada petang 23 Ramadan ini bersamaan dengan 16 Mei tahun 2020. Jadi sidang pendengar dan juga sahabat-sahabat sekalian, pada petang yang berbahagia ini saya mengharapkan tuan-tuan semua, pendengar dan juga sahabat-sahabat saya sekalian sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan juga banyak berada di rumah daripada berada di luar. Sahabat-sahabat sekalian, dalam masa yang ringkas kita manfaatkan sebaik mungkin ini, tiba giliran saya pada petang yang berbahagia ini untuk kita sama-sama membincangkan dan menghuraikan ataupun membicarakan mengenai tajuk rumah idaman ataupun keluarga idaman, bersesuaian dengan pengalaman dan juga kepakaran yang ada sedikit sebanyak pada saya, boleh kita jadikan sebagai satu panduan dan juga perkongsian pada petang yang berbahagia ini. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila kita sebut keluarga ataupun rumah tangga idaman, maka tidak dapat tidak kita teringat satu perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, iaitu mengenai ciri-ciri ibadur rahman. Ciri-ciri ibadur rahman ini yang lebih kurang 12 ciri yang ditetapkan dalam surah Al-Furqan. Maka antara cirinya ialah orang yang sentiasa berdoa wa yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Itu di antara 12 ciri ibadur rahman, hamba Allah yang hebat, hamba Allah yang terpilih ataupun elit yang mempunyai 12 ciri. Antara ciri ialah orang yang berdoa, orang yang selalu berdoa dengan berkata Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang selalu kita baca selepas daripada solat biasanya. Dan makna pun sebahagian besar daripada kita sudah mengetahui, sudah tahu dah makna dia. Antara lainnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikurniakan kepada kita semua, kepada diri masing-masing, iaitu isteri, zuriat keturunan sebagai qurrata a'yun, sedap tengok. Kita kata sedap tengok, penyejuk mata. Jadi kita tengok zuriat keturunan kita ni, dia tidak jadi beban kepada kita. Anak-anak, isteri, keluarga kita ni, dia tak jadi beban kepada kita. Itu qurrata a'yun. Malah kita sentiasa seronok, kita suka bila jumpa dengan anak isteri kita ni, kita gembira, kita suka. Tapi bila kita berjumpa dengan anak dengan isteri kita, kita pun tak sejumpa dah. Malah kalau jumpa pun kita rasa serabut. Itu tidak qurrata a'yun dia panggil. Jadi ni yang kita nak, yang kita digalakkan dan disuruh kita ni sentiasa berdoa dengan zuriat keturunan sebagai menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Kita tengok ni suka. Jadi motivasi,
jadi sebagai suami, sebagai ketua keluarga ni, sebagai ayah ni, menjadi sunnah kepada kita tuan-tuan, apabila bertemu dengan isteri, bertemu dengan anak-anak kita ni, budaya touching ataupun sentuhan. Kita peluk dia, kalau anak-anak kita peluk dia, kita doakan dia, tok tangan atas dahi, antara tok tangan atas kepala dia dan sebagainya, antara doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil dan sebagainya, ataupun doa-doa yang baik. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah budak ni, anak aku ni ialah anak yang soleh ataupun anak yang solehah. Itu doa. Dan kita sentiasa peluk anak-anak kita, terutamanya di musim PKPB ni tuan-tuan, yang mana kita digalakkan supaya duduk di rumah, stay at home, banyak berada di rumah, dan banyak pula kita berinteraksi dengan keluarga kita. Kalau sebelum ni kita ni sibuk buka puasa situ, majlis buka puasa, banyak tempat dan sebagainya, kadang-kadang masa bersama dengan keluarga sangat-sangat terbatas. Semakin besar pangkat kita, semakin tinggi pengaruh kita dalam masyarakat, maka bulan inilah kita sibuk, biasanya lah tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun ni semua duduk di rumah. Tahun 2020 ni semua duduk di rumah. Allah Subhanahu Wa Taala uji seluruh dunia dengan COVID-19 ni, menyebabkan semua manusia ni duduk di rumah. Jadi kalau kita lihat dari sudut positifnya, antara ruang dan peluang, tuan-tuan, kita dapat bersama dengan keluarga. Inilah masanya tuan-tuan, kita nak praktikkan beberapa perkara yang akan saya kongsikan sedikit demi sedikit insya-Allah. Antaranya sebagai seorang suami terutamanya, untuk kita buat rumah tangga kita ni sebagai rumah tangga idaman, yang kita duduk dalam rumah kita ni sentiasa aman, tenteram, selamat, dan kita rasa bahagia dengan anak dan isteri kita. Mula-mula sekali suami kena banyak berdoa. Antara doanya banyak, antaranya tadi lah, paling-paling mudah sekali hak ni, paling ramai kita ingat tak? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Ayat Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 74. Makna kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang saya terjemahkan tadi tuan-tuan. Apabila kita sebut peranan ayah, bila kita sebut rumah idaman ni tuan-tuan, nombor satu sekali ialah suami ataupun ayah. Dia sebagai rais fil bait, ketua dalam rumah tu ialah kita, suami, ayah. Suami ataupun ayah, dia ni ketua dalam rumah. Bila ketua, nombor satu sekali dia kena jadi contoh. Ketua ni mesti jadi contoh. Pemimpin kena jadi contoh. Kalau ketua dalam rumah tangga ni suami, dia kena jadi contoh kepada isteri dan juga anak-anak dia. Kalau ketua dalam kampung, dia panggil Tok Ngulu, maka dia kena jadi contoh kepada anak mungkin dia. Tok Imeh, ketua di kalangan anak mungkin dia, Tok Imeh, Tok Ngulu. Di Dong dia ada ketua, dalam negeri, dalam negara dia ada ketua, maka semua ni ketua ni kena jadi contoh. Dia kena buat diri dia ni terlebih baik daripada orang yang dia pimpin. Mesti dah ketua. Jangan ketua penat pada orang anak buah dia. Ni letih. Mesti kita ni, aku ni ketua orang. Jadi kita kecek pada petang ni, kita nak membicarakan mengenai ketua keluarga. Bila kita ketua keluarga, kita letak dalam diri kita ni, tuan-tuan, aku kena buat dari segi ibadatnya lebih daripada anak isteri aku. Kalau bini kita bangun sembahyang malam, sembahyang sunat duha tak tinggal, maka kita kena lebih daripada dia. Kalau anak kita ni rajin baca Quran sepanjang Ramadan 23 hari ni dah sekali khatam, kita paling kurang kita kena 2 kali. Cakap ni mudah lah tuan-tuan nak buat tu. Cuma nak cerita poin saya ialah supaya ketua ni dia mesti lebih daripada orang yang dia pimpin baru berjaya.
Kalau ketua ni letih, penat daripada orang yang dipimpin, maka tak jadi rumah idaman. Jadi nombor satu sini ialah suami sebagai ketua keluarga, dia kena jadi contoh. Contoh dari segi mana? Mula-mula sekali ialah dari segi akhlak. Perangai kita ni. Kena jadi contoh dari segi perangai. Kecek. Cara kita kecek dengan anak-anak kena tunjuk percakapan yang baik. Jangan seorang bapak ni kita tengok kadang-kadang dalam masyarakat cakap dengan anak backing, dengan isteri ni backing tuan-tuan. Selak sikit orang Kelantan kata tak boleh selih tak. Yang jekoh. Bini buat salah sikit naik tangan, naik kaki. Itu dia panggil tidak pemimpin yang baik. Dia tidak mendidik. Apabila kita ni menjadi ketua, maka sudah pasti kita menghadapi macam-macam kerana orang bawah kita. Perangai isteri tu baru seorang isteri. Kalau dua banyak lagi perangai. Nak seorang isteri. Dia ada perangai. Dia tak sama dan dia tak sebagaimana yang kita nak kadang-kadang. Itu perangai kepada kita lah. Membimbing isteri kita. Begitu juga anak-anak kita. Kalau anak kita ada ni orang misal. Dia ada ni perangai. Dia tak sama. Ada anak solo ni berahi apa orang panggil ni, kecek banyak. Hak nombor 2 pula berahi makan banyak misal ada. Hak nombor 3 ni pula berahi ngaju. Ini nak kepada kepimpinan. Jadi ayah ni akhlak yang pertama, walau macam mana sekalipun perangai anak, kita jangan menunjukkan sikap kita ni yang tak baik. Supoh pada anak misal. Kita kata tak, mu ni tak cerdik, mu ni perangai tak jauh kepada anak, mu ni tolu. Keluar daripada mulut yang berkat seorang ayah, dia tak boleh ayah. Dan saya nak tekankan pada petai yang berbahagia ni, tuan-tuan sekalian, ialah ayah kita ni sebagai ayah, sebagai ketua keluarga, hak nombor satu kita kena contoh paling utama sekali nak melahirkan sebuah rumah tangga idaman ni, tuan-tuan sekalian, ialah bab solat. So, kita nak raya. Sebagai ketua keluarga ni, bab solat kita kena jaga. Bapa? Kalau berkaitan dengan tajuk pada petang ni, kalau kita tengok surah Al-Baqarah ayat 238. Dia sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tu ayat surah daripada surah Al-Baqarah ayat 238. Kalau kita tengok ayat-ayat sebelumnya, ayat 237, 236 tuan-tuan, dia membicarakan mengenai hak wanita yang ditolak, yang dicerai oleh suami, apa hak dia dan apa hak suami, mengenai mas kahwin dan sebagainya. Tapi dalam tu duk kecek mengenai cerai, mengenai mas kahwin, lagu mana mungkin kena buat. Tiba-tiba ayat 238 ni tu yang sebut hafizu 'alas salawati was salati wusta was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dalam dia duduk cara-cara cerah mas kahwin dan sebagainya, tiba-tiba tu yang sebut jagalah. Mungkin kena pelera molek-molek. Mana kena jaga semaya ni dari segi ketepatan waktu, kesempurnaan dia dan sebagainya. Semaya-semaya fardu ni. Dan juga semaya al-wusta, iaitu semaya asar. Dan dia kata mungkin kena buat waqumu lillahi. Mungkin kena berdiri nak semaya qiyam ni dengan penuh khusyuk kerana Allah Subhanahu wa taala dan penuh ketaatan membuat. Dalam duk cara bab talak, bab kena cerai dan sebagainya, tiba-tiba ayat mengenai jaga semaya fardu, jaga semaya al-wusta, disebut sebagai semaya asar. Apa? Maka sini tuan-tuan, ulama tafsir kita raya nak memberitahu dalam kita hidup berumah tangga ni tuan-tuan, kalau kita nak rumah tangga kita ni aman, yang kata idaman tadi, yang kata keluarga sakinah, keluarga mawaddah, dia kena jaga nombor satu, solat.
Sebab apabila seorang tok lelaki tu, seorang suami ataupun seorang ketua keluarga ni menjaga solat, dia jaga hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan jaga hubungan dia dengan manusia. Manusia ni termasuklah isteri dia, anak-anak dia. Berkat solat ni tuan-tuan, nak cerita. Jadi kalau kita tengok pada hari ni, dalam kes di mahkamah syariah, di pejabat agama dan sebagainya, mana-mana tempat dalam Malaysia ni, di pejabat agama dalam Malaysia ni tuan-tuan, apabila kita analisis sesi kaunseling, apabila dia masuk cara dan sebagainya, antara benda yang kita tanya ialah amalan solat awak ni sebagai ketua keluarga. Jadi amat menyedihkan kita biasanya suami. Kita tengok suami lah biasanya amat menyedihkan kita. Mula-mula kita tanya semaya ke tak? Maka ada yang jawab tak semaya ataupun solat jaga-jaga. Bila hak semaya pula kita tanya berjemaah ke, banyak semaya sendiri ke, semaya awak berkahwin dengan isteri awak ni 5 tahun 10 tahun. Maka menyedihkan kita tuan-tuan, kebanyakan pasangan ni kalau semaya pun tak semaya berjemaah. Apa tak semaya berjemaah? Yang pertama sekali dia tak pandai. Dia kata tak pandai jadi imam, nak jadi tu imam tak erti baca. Apa tak pandai ni? Sebab dia tak belajar. Dan dia rasa benda ni tak penting dalam hidup berkeluarga. Hak penting dalam hidup berkeluarga nombor satu ialah cari pitih banyak-banyak, beri kemewahan kepada anak isteri kita. Hak tu faktor penting juga. Tu dari segi luaran. Tapi hak lebih penting daripada tu ialah unsur dalaman ataupun rohani tuan-tuan. Iaitu dengan kita diri jaga semaya kita ni. Sebagai ayah ni kita jaga semaya, fardu jaga, masuk waktu kalau ada rumah panggil anak-anak kita semaya berjemaah. Nak di musim PKP ni kita ada rumah, banyak ada rumah, panggil. Inilah ruang dan peluang Allah nak bagi orang Islam dalam dunia ni, khususnya di Malaysia, di Kelantan, di Pasir Putih, belajar-belajarlah jadi imam. Dan kita tengok sains-sains kita tak biasa jadi imam terawih pun lah ni tuan-tuan tak memberanikan diri jadi tu imam kepada keluarga dia. Ini adalah satu perkembangan yang baik. InsyaAllah dengan buat lagu ni tuan-tuan sekalian, maka kita akan memperolehi keberkatan yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita jaga semaya. Lagu mana tu suruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau kita nak detailkan di sini banyak. Lagu mana solat ni dia boleh membentuk satu keluarga yang bahagia, yang terjaga. Jadi suami nombor satu kena ingat tuan-tuan, kena jaga solat, kena semaya tak tinggal. Kalau duduk rumah pula kena semaya berjemaah. Lepas semaya pula angkat tangan berdoa. Ikutlah nak doa lagu mana pun, Rabbana hab lana min azwajina ko, tak bagaimana kita belajar. Tapi yang penting jangan tinggal doa keampunan, Allahumma ghfir lana dhunubana wali walidina dan sebagainya, kepada kedua orang tua kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga dan sebagainya. Lepas semaya, dan lepas daripada tu pula kita salam dengan isteri kita, dengan anak kita, peluk cium. Mana dia panggil hubungan antara sentuhan sangat-sangat besar lepas semaya. Apatah lagi kalau kita ni sebagai ayah boleh berdoa dengan kuat dalam bahasa Melayu ni pula. Habis bahasa Arab juga doa bahasa Melayu pula. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami semua daripada bala dalam kehidupan ni. Murahkanlah rezeki kepada kami, kurniakanlah kami anak-anak yang soleh. Jauhkanlah dia daripada penyakit-penyakit, ujian sosial dan sebagainya. Kita doa depan anak-anak kita. Inilah anak kita tuan-tuan, kalau dia kecil, dia umur 3 tahun, dia umur 7 tahun, pada masa learning kita buat gitu, dia akan memberi kesan yang sangat-sangat besar. Dia ingat didikkan lagu ni. Walaupun kita ni tidak ustaz, tidak ngaji masuk U dan sebagainya, tapi bila kita buat lagu ni, dia memberi kesan yang mendalam kepada anak. Bila dia besar, dia ingat. Dia kata masa ayah aku kecil, mula ayah aku kalau nak semaya, nak makan, mesti dia berjemaah. Dia panggil. Dan ayah aku doa gini semua. Aku sekarang ni aku besar, aku dah masuk U, aku dah kerja, aku pun dah nak nikah dah.
Dia pun akan buat keberkatan tu. Dia akan buat. Jadi keluarga yang lagu ni, yang kata jaga semaya, ayah jadi contoh, maka insya-Allah tuan-tuan, dengan kita ikhtiar lagu ni, dengan asbab kita buat lagu ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita. Jadilah kita ni keluarga yang bahagia, yang disebut sebagai A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini dia sebut keluarga mawaddah, keluarga sakinah yang penuh dengan ketenangan. Kalau ada sedikit sebanyak lebih kurang kita laki bini ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, dia akan mari dalam hati kita ni, lelaki ni cerdik, dia akan buat satu tindakan yang cerdik. Dia kata tak kira benda-benda remeh lagu ni, aku nak marah kepada bini aku nak supoh, dan sampai satu tahap aku nak cerai bini aku, tak pernah sabar. Sebab tuan-tuan, kita tengok dalam laporan parlimen tahun 2019, seorang timbalan menteri yang jaga hal ehwal keluarga ni, dia cerita file dan juga rekod di Mahkamah Syariah dan juga di pejabat agama. Nombor satu sekali dia kata punca perceraian dalam negara kita ni 58% adalah sebab tak ada persefahaman antara laki bini. Ni tak ada persefahaman ni. Memanglah laki bini ni berbeza, selera berbeza, perangai berbeza tuan-tuan. Tugas kita sebagai suami isteri ni lagu mana kita nak suruh? Kita nak mengurus perbezaan ni. Beza ni biasa manusia. Tapi tinggal lagi kita sebagai tok lelaki lagu mana kita nak mengurus perbezaan. Bini kalau dia ni musim-musim bulan Ramadan ni, bini suka makan ikan singgah misal, tok lelaki tak suka. Lagu mana kita nak urus? Itu isu dia. Jangan kita isteri, anak-anak kena ikut kita berlaku. Tak boleh lagu tu. Jadi 58% dia kata tidak ada persefahaman. Dan banyak perceraian dalam negara kita ni berlaku kepada pasangan yang berumur, yang umur perkahwinan dia ialah 5 tahun ke bawah. Maknanya nikah 5 tahun, tak ada yang melepasi 5 tahun. Tak ada yang melepasi 5 tahun dah bercerai, dah runtuh rumah tangga tu. Ini buat kajian. Dan pasangan pula dari segi umur yang terlibat dengan perceraian ni ialah di antara umur 26 hingga 30 tahun. Maknanya masih muda. Dia tak ada pengalaman. Dan supaya saya beritahu awal-awal tadi, bila kita pergi dengan pasangan ni, kita tanya dia, kaunseling tanya dia, gapo pucuk antara dia sebut dia dengan bini dia ni tak boleh kecek. Macam tak. Jadi panas semua. Kecek sikit baloh. Sebab tadilah tidak ada sakinah. Bapa tak ada sakinah? Tanya, bapa awak ni semaya cukup ke tak? Mereka jawab, semaya jaga-jaga. Ada tak semaya terus. Bila tok lelaki lagu tu, bini sama telah dah. Ada pula semaya dah, tapi kurang berjemaah, tak pandai dan sebagainya dah. Lepas tu tak pandai, tak belajar, tak cuba nak improve, buat improvement dalam rumah tangga kita, baiki daripada setahun ke setahun. Duk main modal skala. Bila lagu tu, tok lelaki kekal dengan ego dia. Berasa dia bisa. Nak dia ni pakak besar, ngaji tinggi pada bini, lagi penat. Tapi kalau suami yang jaga semaya, hafizu ala salawati was salatul usta tadi, dia tak ada penyakit lagu tu. Walaupun bini dia rendah pada dia, gaji rendah pada dia dan sebagainya, dia tetap hormat, dia tetap jaga sebagai amanah daripada Allah dan juga keluarga. Dan ada juga didedah dalam parlimen tadi tuan-tuan sekalian, sebab cerai persefahaman ni 58%. Dan sebab remeh-temeh. Antaranya dia kata bini suka basuh baju malam. Tak pasal-pasal. Bini basuh baju malam punca perceraian. Ada tu pula bini suka shopping. Ni nasib baik musim PKP ni. Tak. Bini suka beli. Jadi punca perceraian juga. Lagi dia kata tok laki tidur berdengkur. Tidur berdengkur, tak boleh tidur bini. Bukan hari lama tak tahan, game tak cerah. Kalau rumah tangga yang dijaga, yang jaga semaya tuan-tuan, benda-benda lagu ni dia tidak jadi kepada masalah boleh bawa kepada keruntuhan rumah tangga. Ada kata masalah kewangan, betul. Masalah kewangan ni sangat-sangat penting. Tapi kalau rumah tangga ni barakah,
ada barakahnya, tuan-tuan sekalian, maka dia tidak menjadi masalah. Dia akan dapat urus dengan sebaik-baiknya. Itu poin nombor 1, nak bentuk rumah tangga idaman suami. Awak kena jaga semaya. Kena tok situ. Semaya pula, semaya fardu kena jaga. Berjemaah kalau duduk di rumah, duduk di mana-mana pun. Dan yang kedua, untuk lelaki ni jangan tinggal berdoa kepada keluarga dia dengan ikhlas, terutamanya musim Ramadan ni, tuan-tuan. Bulan Ramadan boleh berkat di akhir Ramadan pula ni, 10 akhir Ramadan, 23 Ramadan. Bangun sebelum sahur terutamanya, sebelum kita waktu sahur tu, yang berkat ni tuan-tuan, jangan tinggal. Semaya ajaknya, semaya tahajudnya, semaya apa benda ni, taubat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya beri kepada kita dulu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, diri kita dulu, wa ahlikum, dan juga keluarga kita ni, nak daripada api neraka. Ya Allah, berilah kekuatan kepada aku untuk aku jadi suami yang baik, ayah yang baik kepada anak-anak aku, biar anak-anak kita respect pada kita. Tu kita nak. Biar isteri kita ni respect pada kita, dia hormat. Jadi bila isteri ni hormat pada kita, dia kata malu tengok suami dia tak. Malu tengok suami aku ni rajin bangun semaya malamnya, rajin baca Qurannya, bening ni. Anak pun lagu tu juga. Apabila kita menunjukkan contoh lagu ni, walaupun kita tidak ceramah pada anak-anak kita, dia sebenarnya kita telah mendidik anak-anak kita tu. Maka terbentuklah, sama ada kita sedar ataupun tidak, sebuah rumah tangga yang bahagia, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, sebelum saya mengakhiri kalam pada petang yang berbahagia ni, tuan-tuan, isteri, tadi suami secara ringkas kita sebut. Jadi sebagai isteri, satu hadis Nabi sebut, iaitu Nabi SAW sebut, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dia kata dunia ni satu perhiasan. Dunia ni. Dan sebaik-baik perhiasan yang kamu milik atas dunia ni, al-mar'atu salihah. Artinya isteri yang salihah, yang juruh, yang baik. Lagu mana ciri dia? Idza nazarta ilaiha saratka. Ciri bini yang baik ni, apabila mung tengok kepada dia, mengembirakan hati kita. Tengok bini kita, kita suka. Ada masalah, jumpa isteri, jumpa suami, jumpa isteri kita, tengok dia tu, kita rasa seronok, kita rasa tenang. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau mu suruh benda-benda gapo-gapo, dia tak pernah ingkar, dia taat. Isteri yang taat kepada suami ni dok. Tok laki suruh sikit, dia jawab 10 patah, dia lawan pula. Tu dia tak jadi solehah lagi tu. Dia pula suruh kita. Tok laki pula jadi hamba dak. Walaupun boleh isteri suami ni kena saling bantu-membantu, tapi kalau suami suruh benda tu molek dan sebagainya, kalau suami larang, kita kena taat. Kalau suami larang, bola duk banyak sangat tobik shopping ko, biar berpada-pada lah. Suami kata tak, jemat-jemat sikit duit ni, musim orang tak kerja buat ni. Maka bini pun kena patuh. Bini kata, Allah kau orang tak boleh, tu lawan dia panggil. Wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Kalau kita tak ada rumah, kita keluar rumah, kita pergi kerja ko, kita tinggal dia ko dalam tempoh sebulan ko, 2 bulan dan sebagainya, berkursus di luar negara ko, di luar negeri, bini kita ni hafizatka, dia pandai jaga. Dia pandai jaga diri dia. Dia pandai jaga kita. Dia tidak cerita keaiban suami. Dia pandai jaga harta kita. Dia pandai jaga anak-anak kita. Dia pandai jaga diri dia dan sebagainya. Itulah tuan-tuan sekalian, nak menjadi, kesimpulannya saya nak sebut pada petang yang berbahagia ni, nak buat rumah tangga kita rumah tangga idaman, bercakap keceknya mudah tuan-tuan. Semua orang nak, dan berceramahnya mudah, tapi time buatnya agak sukar. Walaupun tak mustahil. Ramai tuan-tuan di luar sana yang ada dah rumah tangga sakinah, mawaddah dan sebagainya.
Masing-masing ada cara, masing-masing ada style yang tersendiri. Tapi kalau kita nak, insya-Allah Allah akan bagi dengan kita buat beberapa tip dan beberapa perkara yang saya sebut saat ni. Jadi mudah-mudahan perkongsian yang sedikit, yang terbatas ni tuan-tuan, mulai sekali lagi, perkongsian yang sikit pada petang ni akan memberi kesan kepada kita yang mendengar untuk kita menjadi ketua keluarga yang baik, yang soleh, yang menjadi contoh kepada isteri dan anak-anak kita dengan kita buat beberapa perkara yang saya sebut tadi. Apabila kita buat gitu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita keluarga yang bahagia. Bila kita dapat keluarga yang bahagia tuan-tuan, itulah syurga. Dia panggil syurga al-jannatul ajilah. Syurga yang disegerakan sebelum daripada syurga sebenar. Orang yang dianugerahkan keluarga yang bahagia, anak isteri yang bahagia tuan-tuan, yang baik, dia sebenarnya telah memperolehi syurga. Ni mahal ni. Tak boleh nak beli, tak boleh nak bayar dengan wang ringgit. Kalau kita berusaha, kita akan dapat. Dan bila dapat keluarga yang bahagia, hidup kita ni, kalau kita nego, kalau kita bekerja, pegawai dan sebagainya kerajaan, kita kerja apa-apa pun, dia akan bertambah berjaya sebab kita disokong oleh isteri dan anak-anak yang baik. Inilah pentingnya keluarga bahagia. Jiwa kita tidak terganggu, insya-Allah. Jadi itulah saja untuk petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat barakah pada bulan yang mulia Ramadan al-Mubarak, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.